Buletin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama hari ini. 3 daerah di Terengganu terjejas banjir. Isu kenaikan harga telur di pasaran disiasat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jambatan sementara Pulau Setelu yang menghubungkan Jalan Gua Musang Jeli di Kelantan ditenggelami air sejak jam 7 pagi tadi selepas paras Sungai Nenggiri meningkat akibat hujan lebat berterusan sejak semalam. Ia menyebabkan penduduk yang mahu keluar ke jalan utama terkandas dan terpaksa berpatah balik. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Anwar Abbas berkata paras air yang meningkat kira-kira 0.3 meter melimpah di atas jambatan. Sehubungan itu, ia terpaksa ditutup sementara bagi memastikan tidak berbahaya kepada pengguna dan kenderaan. Masalah berkenaan sering dihadapi pengguna setiap kali hujan lebat melanda. Untuk rekod, jambatan kekal di kawasan berkenaan runtuh dalam banjir besar yang berlaku pada Disember 2014. Dan sementara itu, penduduk dan pengguna jalan raya diminta berhati-hati dengan kemungkinan berlaku tanah runtuh serta hakisan tanah berikutan musim hujan. Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK Profesor Dato Dr. Husaini Omar berkata, menerusi kajian dan pemerhatian yang dilakukan oleh Fakulti Sains Bumi, laluan dari Gua Musang ke Tanah Tinggi Lojing dan ke Simpang Pulai Perak serta laluan Jeli ke Gerik Perak yang berbukit mempunyai potensi berlaku pergerakan tanah. Bila musim hujan ni biasanya akan berlaku tanah runtuh lah, seperti yang kita selalu dengar tu akan berlaku tanah runtuh. Dan musim hujan di Kelantan ni ataupun musim hujan di Malaysia ni, di Batam Timur ni, musim terkujuh dia daripada bulan 11 sampai bulan 1 tu kita menerima hujan yang lebat, hujan yang banyak. Bila menerima hujan yang banyak ni biasanya tanah ataupun bukit kita tu biasanya dia akan menjadi, bila masuk air tu dia akan menjadi lebih longgar. Tanah tu menjadi longgar. Bila longgar tu dia akan adanya pergerakan lah. Itu yang disebabkannya ada pergerakan tanah tadi. Kalau dia bukit tu 100% batu tak apa. Tapi bila dia ada juga tanah yang dipanggil tanah lah biasanya bukit tadi. So bila air menerima air hujan yang banyak, biasanya dia akan menyebabkan ada kelonggaran pada tanah tu yang boleh menyebabkan pergerakan. Jadi biasanya berlaku slope yang demikian berlaku ni bila kita kita laksanakan jalan raya, kita potong, kita adakan slope dan sebagainya tu, itu yang boleh memberikan bahayalah. Semalam, Jabatan Meteorologi Kelantan menjangkakan episod hujan lebat berkemungkinan akan berlanjutan ke bulan Januari tahun depan di negeri itu. Di Johor, banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di Kota Tinggi pulih sepenuhnya malam tadi. Ia selepas semua 563 mangsa membabitkan 158 keluarga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka sebelum ini iaitu di Dewan College Vocational dan Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina New Kota turut ditutup semalam. Daerah berkenaan mengalami banjir kilat kemarin berikutan hujan lebat yang menjejaskan penduduk dari Taman Aman dan Taman Mawai. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal, sebuah lagi PPS bagi mangsa kejadian tanah runtuh di Felda Linggui yang berlaku Khamis lalu, bagaimanapun masih dibuka sehingga keadaan di kawasan dipastikan selamat. Tambahnya, bantuan segera kepada mangsa yang terjejas sudah dilakukan bagi mengurangkan beban mereka.
Ini pula isu kenaikan harga telur di pasaran. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sedang mengenal pasti sama ada wujud sebarang elemen anti persaingan yang mungkin berlaku dalam pasaran telur ayam tempatan. Siasatan itu dilakukan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata selain isu pencatutan, MyCC turut akan melihat kepada pelakuan anti persaingan yang diamalkan oleh perusahaan seperti kartel penetapan harga, pembahagian kawasan persaingan dan menghadkan pengeluaran secara sengaja. MyCC katanya akan menggunakan segala kuasanya yang ada di bawah Akta Persaingan 2010 untuk bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan yang relevan dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana perusahaan yang terbabit dalam sebarang kegiatan kartel. Menurutnya, MyCC akan mengambil kira harga harian dan jumlah pengeluaran telur ayam dalam menilai perkara itu. Aktiviti mengekspor telur ayam ke pasaran luar negara yang semakin meningkat kebelakangan ini turut dipantau. Kementerian Pendidikan menafikan mengeluarkan surat arahan larangan meminta salinan penyata gaji kaki tangan awam sebagai bukti pengesahan pendapatan ibu bapa. Surat yang tular di media sosial itu adalah palsu. Dalam satu kenyataan di Facebook, Kementerian Pendidikan mendakwa tiada arahan seumpama itu dikeluarkan. Surat bertarikh 21 November itu menyebut guru di sekolah begitu mudah meminta penyata gaji ibu bapa yang bekerja sebagai kaki tangan awam. Surat itu juga turut mengingatkan penyata gaji kaki tangan awam dikategorikan sebagai dokumen sulit yang boleh disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Bertemu kembali. 3 daerah di Terengganu dilanda banjir iaitu Hulu Terengganu, Kemaman dan Setiu. Banjir menjejaskan 459 mangsa daripada 127 keluarga yang ditempatkan di 12 pusat pemindahan sementara PPS. Daerah Setiu dilanda banjir sejak jam 10 malam tadi. Seramai 48 mangsa dipindahkan. Cuaca yang baik hari ini mendorong situasi banjir di daerah itu yang menjejaskan kampung Merbau menyusut dan Langkap semakin pulih. Hanya 23 mangsa dari 5 keluarga masih berteduh di PPS Masjid Al-Huda. Manakala di Kemaman, seramai 224 mangsa dari 54 keluarga dipindahkan di 2 PPS iaitu di Balai Raya Kampung Batu Ibuk dan Teluk Kalung. Di Hulu Terengganu pula seramai 214 mangsa dari 66 keluarga dipindahkan di 8 PPS. Tinjauan kami mendapati semua mangsa banjir bersyukur dengan keprihatinan pihak berwajib menyalurkan kemudahan dan bantuan sejak malam tadi. Macam itulah ujian daripada Allah lah sebab saya balik bercuti sebenarnya sebab adik tunang. Lepas tu kebetulan bila banjir ni rasa mencabar jugalah sebab dengan kita pun kena pindah, lepas tu anak-anak pun sakit lah. Itulah. Dia start semalam. Petang semalam sampai hari ni lah. Macam tu lagi. Nampak macam sama macam semalam jugalah. Dah bagi ubat pun tapi macam nampak lemah lagi. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman ketika ditemui berkata, banjir yang melanda di 3 daerah itu tidak serius. Bagaimanapun, penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir diminta sentiasa berjaga-jaga dan patuh pada arahan pihak berkuasa. Kalau kita ikutkan sebab rujukan utama kita daripada Met Malaysia, Meteorologi Malaysia dan juga JPS, Met Malaysia memaklumkan bermula daripada penghujung bulan 10 hari itu, Oktober sehingga bulan Mac ni dijangkakan 4 ke 6 episod hujan lebat. Tetapi secara berkala dan tidak berterusan. Jadi dijangkakan kemungkinan besar mangsa ataupun penduduk yang terjejas banjir itu boleh jadi akan melibatkan 2 atau 3 kali pemindahan di kawasan mereka. Jadi untuk itu pihak APM sendiri sentiasa menasihatkan semua penduduk ataupun komuniti supaya bersiap siaga awal untuk berpindah awal ke pusat pemindahan yang telah dikenal pasti di peringkat komuniti dan juga di peringkat daerah masing-masing. Di peringkat kita pula, Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri dan juga daerah sentiasa bersiap siaga awal bersama dengan pasukan dan agensi keselamatan yang lain untuk memaklumkan dari masa ke semasa tentang ramalan daripada Met Malaysia serta daripada ramalan air pasang ataupun hujan lebat yang memungkinkan paras air sungai akan berlaku dengan begitu drastik kenaikan.
Lebih 200 warga asing diperiksa dalam ops mega di 2 lokasi berbeza malam tadi. Serbuan pertama dilakukan di sebuah hotel di Jalan Pudu, manakala operasi kedua di rumah kongsi dekat Cyberjaya. Dalam serbuan pertama membabitkan kegiatan pelacuran membabitkan warga asing, Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafar Ali berkata, aplikasi WeChat masih menjadi medium penghubung melariskan sindiket pelacuran warga asing. Sering kita dapati penggunaan WeChat telah dipergunakan dalam aktiviti seperti ini. Apabila ada keperluan-keperluan untuk mereka engage atau mendapatkan pelacur misalnya, mereka dapat berhubung melalui aplikasi WeChat ini dan selepas itu datanglah nanti pelanggan ke bilik yang telah ditentukan. Dan itulah biasanya modus seperti telah digunakan. Ketika serbuan di hotel itu, kebanyakan GRO asing sedang leka melayan pelanggan di bilik yang disediakan. Beberapa individu tempatan dipercayai bapa ayam turut ditangkap. Manakala serbuan di lokasi rumah kongsi dekat ladang kelapa sawit di Cyberjaya pula dikesan menjadi penempatan haram sejak beberapa bulan lalu. Kebanyakan warga asing yang ditahan berasal dari Laos, Thailand serta Indonesia. Semakan mendapati mereka tinggal lebih masa, menyalahgunakan pas atau permit dan tiada dokumen perjalanan sah. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Immigration Putrajaya untuk dokumentasi. Operasi bermula jam 11.30 malam hingga jam 6 pagi itu. Turut disertai Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jamal. Dan hasil daripada operasi pada malam ini, kita telah berjaya menangkap beberapa orang pekerja asing yang telah bekerja di negara kita, ada yang overstay. Dan di Pudu Raya ini, di Leo Hotel ini, kita telah menangkap beberapa orang pekerja yang terlibat dengan aktiviti pelacuran yang begitu aktif di khususnya di kawasan ini. Dan ini merupakan satu kejayaan kita dan saya ucapkan sabas dan tahniah kepada pihak immigration di atas usaha mereka untuk membentras bukan saja gejala pelacuran tetapi juga sebagaimana kita tahu pekerja asing yang berlaku di negara kita. Jadi program-program seumpama ini, operasi-operasi seumpama ini akan kita teruskan sebagaimana komitmen kita untuk memastikan agar negara ini dapat kita selamatkan khususnya daripada gejala-gejala yang tidak sehat seumpama pekerja-pekerja pelacur-pelacur yang datang daripada luar negara dan juga warga asing yang bekerja di negara kita secara halal. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan memastikan permohonan projek perumahan rakyat PPR tidak didalangi korisma. Dewan Negara dimaklumkan antara langkah diambil semakan silang dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Berpusat SIKRIS. Selepas tapisan di peringkat sistem, senarai nama pemohon yang berjaya akan dipaparkan di Pejabat SUK Negeri, Pejabat PBT dan PPR yang berkaitan untuk tempoh 2 minggu bagi tujuan memaklumkan kepada khalayak umum tempatan untuk menilai dan membuat bantahan sekiranya senarai nama yang dicalonkan adalah tidak layak. Mengulas pelindungan insurans kepada PPR yang terjejas akibat kebakaran, KPKT katanya akan berusaha menyediakan kediaman sementara selain mendapat perlindungan insurans. Skim dasar perumahan baru yang akan dilancarkan tidak lama lagi akan membantu memudahkan proses pinjaman dan perundangan untuk rakyat memiliki kediaman sendiri. Indeks pasaran bursa Malaysia dijangka mencapai sasaran 1,780 mata menjelang akhir tahun ini sebelum menokok kepada 1,840 pada 2019. Menurut Rakuten Trade Sdn Bhd, pelabur asing dijangka kembali ke rantau ini dan Malaysia dilihat sebagai destinasi lebih menarik bagi pelabur asing berbanding pesaing serantaunya. I think again, with more clarity in terms of policies from the government, more confidence statements, from the government. Maybe that also induce a participation of foreign money into Malaysia. Because at the moment we are certainly trading at very reasonable valuations, as compared to our previous average. Terdahulu berlangsung taklimat unjuran
pasaran Rakuten Trade. Tambah Kenny, nilai ringgit yang rendah turut menarik minat pelabur antarabangsa untuk memiliki ekuiti di Bursa Malaysia. Dengan itu, nilai mata wang negara dijangka melantun semula antara 4.05 dan 4.1 menjangkau dolar Amerika berikutan jangkaan pulangan dana asing sebelum mengukuh kepada 3.9 tahun depan. Perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 telah melantik Datuk Zainal Abidin Ahmad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif baru efektif 1 Januari 2019. Dalam satu kenyataan, Pro 2 berkata Datuk Zainal akan menggantikan Datuk Aminar Rashid Saleh yang bakal bersara selepas berkhidmat selama 9 tahun pada 31 Disember ini. Datuk Zainal yang memulakan kerjayanya di Pro 2 pada 1995 pernah menjadi Net Presiden Pro 2 Auto Corporation Sdn Bhd. Beliau akan menjadi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif pertama yang dipilih dari dalam Pro 2. Sementara itu, Pro 2 berkata Datuk Aminar adalah Presiden dan CEO yang paling lama berkhidmat dan di bawah kepimpinannya, syarikat itu mengembangkan penguasaan pasarannya kepada lebih 37% setakat 2018 daripada 31.2% pada 2010. Di bawah kepimpinannya, Pro 2 memulakan pelaburan 1.3 bilion ringgit membina Pro 2 Global Manufacturing Sdn Bhd, kilang pengeluaran kenderaan cekap tenaga EEV pertama di Malaysia yang disahkan MITI.